Ya, terima kasih moderator kita, Cikgu Adila. Baik, saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Baik, nyapit adalah perkataan yang diambil daripada bahasa Kadazan Dusun yang bermaksud kembar. Sumber ini kami perolehi daripada guru bahasa Kadazan Dusun di sekolah kami, yaitu Cikgu Daniel Jadid selaku penolong kanan HEM di SK Kebayau. Dan perkataan miapit ini juga sangat sinonim dengan satu lagi perkataan, yaitu clone effect. Apakah itu clone effect? Clone effect dari sudut sains biologi adalah satu proses menghasilkan zuriat yang mempunyai genetik yang sama dengan induknya. Maka itu dirumuskan bahwa clone ialah satu proses menghasilkan sesuatu yang baru serupa dengan asalnya. Clone effect ini sebenarnya sudah lama digunakan baik dalam bidang perfilman, hiburan, dan sebagainya. Ianya juga banyak dimuat turun dalam aplikasi seperti TikTok, YouTube, Facebook, atau Instagram dengan menggunakan pelbagai software. Untuk projek yang kami hasilkan ini, kami menggunakan clone effect ini sebagai satu inovasi baru, yaitu melaksanakannya di peringkat sekolah serta penglibatan guru dan murid. Bagaimana kami menghasilkan projek Miapit ini? Mari kita saksikan video berikutnya. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai video editing. Maju pada hari ini adalah clone effect. Then sit down. Tiap hariku bersamamu, bila aku tak cintaimu, entah kamu tak tahu atau tak mau aku, ku tak menyayangi utarakan itu. Itulah salah satu video yang dia suka daripada clone effect. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita memulakan tutorial pada hari ini. Step 1. Equipment. Untuk menciptakan video clone effect ini, ada 3 benda yang harus kita ada. Pertama, ialah kamera. Kita boleh gunakan sama ada kamera DSLR ataupun kamera telepon. Kedua ialah tripod. Dan ketiga ialah laptop. Mudah bukan? Step 2, angle shot. Kita boleh memilih sama ada mahu mengambil shot secara close up, half body, ataupun full body. Pendek kata, itu suka kamulah. Step 3, video editing. Untuk video editingnya pula, saya menggunakan aplikasi Filmora Version X. Terdapat banyak aplikasi video editing yang lain, contohnya KineMaster, Canva, Adobe Premiere Pro, dan macam-macam lagi.
Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Filmora X. Oke, mari mulakan. Pertama sekali, kita perlulah membuka aplikasi Filmora di laptop. Klik pada ikon Filmora dan akan keluar screen seperti ini. Seterusnya, kita pilih size video yang kita mahu. Tapi jangan risau kalau tak tahu size video, karena kalau kita import video aplikasi ini akan mencadangkan size video yang sesuai dengan kualiti video yang kita sudah ambil, seperti ini. Cara import video adalah pergi ke tab import media. Import media from files dan klik OK. Mudah bukan? Setelah selesai import media yang kita perlukan, bolehlah kita renamkan semula ke semua media yang kita telah import. Seperti ini. Left, right, dan audio. Siap step kedua. Baiklah. Sekarang kita drag atau tarik video left ke timeline video. Terusnya, drag video right ke timeline. Tempatkannya di atas video left tadi. Klik efek pada video right dan pilih utility dan pilih image mask. Double klik pada video right tadi dan akan keluar properties video. Scroll down sampai jumpa video effects dan pilih efek ini. Adjust X sampai dapat angle yang bagus. Adjust view-nya dan klik OK. Semoga Baik, itu adalah rekaman video oleh Adi Fazila dan juga Adi Vendra yang sama-sama menjayakan proyek ini. Di rekaman video dan audio itu sebenarnya dilaksanakan secara berperingkat. Seperti dalam gambar ini, ada peringkat awal, kita lihat pada sebelah kiri ini, murid yang sebenarnya sama, tetapi menggunakan baju yang berbeza supaya kita nampak dia seolah-olah seperti kembar. Yang ini kita shoot satu persatu dan pastikan juga kedudukan kamera dan tripod itu dalam keadaan stabil dan kita lihat kedudukan angle. Kalau kita ambil 2 frame macam ni, kita pastikan center dia betul-betul lah. Dan di bahagian kanan ni pula adalah rakaman video dan audio oleh Adi Vendra yang kami masukkan pada bahagian tutorial. Baik, dari manakah kami mendapat sumber rujukan ini? Sumber rujukan ini di sekolah. Kami banyak bertanya dengan guru-guru, terutamanya penolong kanan satu kami yaitu Cikgu Rosmat lah yang sudi berkongsi pengalaman kerana beliau sendiri pernah melaksanakan projek seperti ini. Dan saya juga sebenarnya banyak mendapatkan ilham daripada rakan-rakan pasukan kami, penasihat projek dan pengarah projek serta rakan-rakan pasukan yang lain. Terutamanya Encik Idrim dan juga Encik Iriat yang sebenarnya banyak memberi ilham. Jika saya melihat video-video daripada Encik Iriat itu sendiri, sebenarnya saya mendapat pengalaman daripada hasil usaha beliau itu sendiri. Dan saya dan rakan setugas saya juga sebenarnya mengikuti sesi tutorial daripada YouTube dan ilmu yang kami perolehi itu kami kongsikan bersama murid
serta mempraktikkannya bersama-sama. Bagaimanakah proyek MIAPIT ini diintegrasikan dalam PDPC? Proyek ini sudah tentu boleh digunakan dalam mata pelajaran terutamanya TMK dan boleh diintegrasikan, ini contoh dalam mata pelajaran sains, bahasa Melayu, musik ataupun pendidikan seni dan pendidikan seni visual. Contohnya kita guna projek MIAPIT ini dalam mata pelajaran TMK, kemudian kita gabung jalinkan atau kita masukkan elemen-elemen mata pelajaran musik, itu dari segi tempo dan juga dari segi melodi. Dan satu contoh lagi yaitu kita boleh masukkan juga elemen-elemen bahasa Melayu, contohnya membina cerita berdasarkan dua orang kembar itu tadi. Dan dalam mata pelajaran pendidikan seni itu sendiri juga kita boleh masukkan elemen-elemen seperti dari segi bentuk, warna dan juga ruang. Projek ini sebenarnya mudah untuk kita membuat penggabung jalinan antara semua mata pelajaran. Ianya terpulang kepada kreativiti guru itu sendiri, bagaimana dia menghasilkan PDPC yang interaktif dan menarik. Dari segi cabaran yang kami hadapi semasa melaksanakan projek ini, yang pertama yaitu pengalaman. Apabila grup OK9 Telipuk melaksanakan program ICT ini, maka saya dan rakan setugas saya yaitu Cikgu Lydia sendiri bersetuju untuk hasilkan satu projek clone effect, dan tema yang kami bawa itu adalah MIAPIT. Pengetahuan tentang ICT itu memang ada, cuma ini merupakan pengalaman pertama menghasilkan projek clone effect. Jadi saya dan Cikgu Lydia rasa ini satu cabaran. Walau bagaimanapun, ianya sangat menyeronokkan, seronok mempelajarinya. Dari segi gangguan talian internet pula itu biasa, perkara ini biasa kerana terutamanya apabila cuaca mendung atau hujan, keadaan ini menyebabkan proses menyiapkan projek ini terganggu. Peralatan di sekolah kami tidak mempunyai kemudahan yang lengkap seperti kamera, tripod dan audio recorder. Namun saya amat berterima kasih kepada rakan setugas saya sendiri walaupun beliau tidak bersama saya pada hari ini, yaitu Cikgu Lydia, kerana sudi menggunakan peralatan peribadinya sendiri, dan peralatan lain seperti mikrofon, stand mic dan kemudahan tempat itu kami gunakan di sekolah. Kekangan masa, kami menghadapi kekangan masa apabila murid bersedia untuk menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Maknanya projek ini kami laksanakan kebetulan pada masa itu murid-murid bersedia untuk menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Jadi dia ada kekangan sedikitlah. Jadi kami terpaksa menunggu sehingga murid itu selesai menduduki peperiksaan. Selain daripada itu, murid yang terlibat dalam projek ini juga yaitu Adi Vendra dan juga Adi Fazila itu sendiri secara tidak langsung terlibat dalam program lain yang dilaksanakan di sekolah. Walau bagaimanapun kami cuba untuk meluangkan sedikit waktu yaitu selepas waktu persekolahan dan juga hujung minggu untuk menyiapkan sebahagian daripada projek ini. Dari segi kekuatan pula, kami mendapat sokongan yang tinggi daripada pihak pentadbir sekolah, terutamanya guru besar, Puan Jumini, serta penolong-penolong kanan dan guru-guru sebenarnya sama-sama turun padang dan memberi sokongan terhadap projek ini. Hal yang sama juga daripada rakan pasukan OK9 Telipuk, pertama sekali penasihat projek kami yaitu Tuan Idrim sendiri dan pengarah projek kami yaitu Encik Iroid yang banyak memberi bimbingan, galakan dan motivasi untuk menjayakan projek ini.
Rakan-rakan pasukan OK9 Telipuk yang lain juga banyak membuat perkongsian, terutama sekali dari segi penyampaian, confident, technical dan semua itu membantu kami untuk menjayakan projek ini. Tidak lupa juga rakan setugas saya yaitu Cikgu Lydia yang sangat committed dan berjuang bersama-sama untuk menyiapkan projek ini. Dan saya sangat berterima kasih dan menghargai bantuan daripada rakan setugas saya sendiri. Selain itu, kami juga mendapat sokongan dan keprihatinan daripada ibu bapa murid yang terlibat kerana membenarkan anak mereka menggunakan masa hujung minggu mereka untuk menyiapkan projek ini. Bagi kami, ini merupakan satu langkah baharu bagi unit ICT SK Kebayau Telipuk yang boleh saya katakan sebagai satu anjakan untuk melangkah ke hadapan insya-Allah agar dapat memberi sumbangan bukan sahaja di peringkat PPD tetapi juga di sekolah-sekolah daerah Kota Kinabalu, khususnya guru-guru dan para pelajar. Baiklah, untuk kemenjadian murid semasa melaksanakan projek ini, sudah tentu ianya dapat meningkatkan motivasi murid itu sendiri. Murid bermotivasi untuk mempelajari bidang ICT terutamanya dan murid juga dapat melakukan pembelajaran terarah sendiri. Yang kedua, murid dapat mengakses maklumat yang sukar diperolehi dengan menggunakan ICT. Mereka dapat mencari bahan dan sendiri untuk belajar untuk mengakses bahan tersebut. Selain daripada itu, murid juga dapat mengumpul maklumat yang diperlukan dalam masa yang singkat dan kos yang murah. Dengan dunia teknologi pada masa kini, amat mudah untuk murid-murid mendapatkan maklumat. Maklumat itu sebenarnya sudah berada di hujung jari. Jadi tinggal kita pasang internet, tekan, kemudian kita dapat maklumat yang dikehendaki. Selain daripada itu, murid merasakan pembelajaran dalam bidang ICT ini adalah menyeronokkan dan mencabar. Murid mendengar dan melihat secara grafik sama ada dalam bentuk video atau audio dan cabaran itu apabila mereka melaksanakan sendiri. Contohnya seperti projek ini. Murid terlibat secara langsung dalam bidang ICT ini. Jadi mereka merasa itu ianya satu keseronokan kerana mereka sendiri sebenarnya masuk ke dalam bidang ICT ini dan merasakan ianya adalah satu cabaran apabila mereka sendiri melaksanakannya secara hands-on. Selain daripada itu, murid juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi mereka. Murid yang berkeyakinan tinggi sudah tentu dapat menghasilkan daya kreativiti mereka sendiri. Contohnya dari segi penyampaian dan penghayatan mereka apabila mereka berinteraksi di hadapan kamera, intonasi dan body language mereka itu semua adalah mempengaruhi. Murid juga berpeluang secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. Murid boleh belajar secara kendiri dan berkesan walaupun kurang bimbingan daripada guru. Sebenarnya ini yang kita mahukan. Ini adalah satu proses. Proses di mana murid itu sendiri explore maklumat-maklumat yang mereka inginkan, cuma yang penting itu ianya masih dalam keadaan terkawal. Oleh siapa? Oleh guru-guru dan juga ibu bapa. Okey, untuk rumusan daripada projek ini, sebagaimana daripada langkah awal itu saya memperkenalkan konsep projek itu sendiri, iaitu nyapit. Dan maksud nyapit itu sendiri sebenarnya diambil daripada perkataan clone effect, iaitu satu proses menghasilkan sesuatu yang baharu. Dan seterusnya kita telah menyaksikan video tutorial, rakaman video dan tutorial yang melibatkan murid di sekolah kami sendiri agar mereka sendiri dapat merasai dunia sebenar ICT itu. Okay.
Dan sumber rujukan kami sendiri yaitu rakan pasukan, rakan sekerja dan juga media sosial. Begitu juga dengan integrasi TMK itu dalam PDPC, bagaimanakah clone effect ini digabung jalinkan kepada mata pelajaran ataupun elemen-elemen mata pelajaran yang lain. Itu cabaran yang kami hadapi. Sudah tentunya kami menghadapi gangguan talian seperti internet, cabaran dari segi peralatan dan juga kekangan masa. Namun untuk menyiapkan projek ini kami sebenarnya ada kekuatan yang kami perolehi itu adalah daripada sokongan pentadbir sekolah, rakan pasukan OK9 Telipo, rakan setugas dan juga ibu bapa. Dan memperlihat pada konsep MIAPIT yang kami hasilkan ini sebenarnya membentuk kemenjadian murid itu sendiri dari segi motivasi, pembelajaran kendiri, murid mengakses maklumat, mereka dapat mengumpul maklumat dan mereka dapat membina daya kreativiti dan imajinasi serta memperolehi pembelajaran yang berkesan. Kesimpulannya, projek ini adalah merupakan projek yang mendukung hasrat Kementerian Pelajaran untuk melaksanakan pembestarian di peringkat sekolah dan menjadikan ICT adalah pemangkin kemenjadian murid. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia, khususnya yang sedang mengikuti live kami pada hari ini. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Sekian untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih.